satu. Pun tak tengok nenek kat kampung kan? Ya, nenek dengan orang. Alah, Nek. Kita kan nak balik. Jangan marah. Dah mana tu? Atuk. Tadi. Topi! Tok. Topi! Atuk. Topi! Atuk. Apa bising-bising ni? Bising lah ni, benda. Ini teknologi baru ni, tak tahu macam mana nak pakai. Betul, boleh tu. Hei, apa bising-bising ni dari tadi? Kamu ni, kan saya dah suruh lihat tadi kat dalam. Alah, Tok Ni, biarlah nenek dengan kita. Dah lama tak nampak nenek pun. Alah, Tok Ni. Asyik bercakap je. Bila pertandingan nak mula ni? Bila? Jarang, Eh. Bapak. Eh. Papa. Kita dah tunggu Mama dah lama tu tak? Sorry lah, Mama masak tadi. Pip. Nyanyikan lagu sikit ni nak tengah. Lirik kat sini. Baru beli kat bandar tadi. Oh. Tak bilang Mama pun. Tapi tak tahu. Kalau nak nyanyi lagu, mesti ada lagu. Mana lagu ni? Mana lagu dia? Lagu. Lagu mana? Lagu mana ni? Abang lupa. Lagu tak ada tadi, Untuk semua yang di sini. Jangan sedih, jangan happy. Apa kabar kepada semua yang berada di sini? Lagu ini buat yang terhormat penaja serta juri MLLPC, Pilih Foundation dan mendaki dan itulah penaja-penaja buat hari ini. Semua bertanya, oh jangan berbual, buka telinga semua dengar. Ini tetamu terhormat kita, Latif Terintan pun ada, Abu QGRC, dan ini pula adalah para juri kami. Mari berikan kepukan, beri tepukan yang gemuruh. Itulah dia. Sedap kan nyanyi? Sedap tak? Sedap tak lagu tu nak off. Off lagu. Lagu off. Bagus. Mana Fauja ni? Tadi dia dekat sini. Mana Mama pergi ni? Fauja? Fauja! Dia pergi buat pau. Mama bawa pau. Fauja? Mama? Terbakar pau. Dah habis. Fauja. Mak jangan lupa lihat dulu dah. Kita lihat dulu boleh sambung lah. Okey. Kita lagi nanti. Nanti ya. Betul lah. Yelah. Jaga tangga tu. Datuk. Boleh betul ni. Apa? Yang kan dah sandung tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kami ucapkan pada semua yang hadir pada pagi ini. Saya Fauzia, anak penghulu kampung PBMBPS dan pengacara-pengacara sampingan saya ialah anak-anak saya, Firdaus dan Fatimah. Cantik kan? Kasih. Kacak-kacak. Baiklah, setiap tahun kami menganjurkan pertandingan bercerita untuk adik-adik di peringkat sekolah rendah. Ramai adik-adik dari sekolah-sekolah merata Singapura hadir di kampung kita ini supaya dapat menjulang piala juara pelipur lara. Tema pertandingan tahun ini adalah cerita rakyat dengarkanlah. Saya memilih tema ini kerana saya ingin mendedahkan anak-anak kita dengan cerita-cerita rakyat yang diturunkan oleh keturunan nenek moyang kita. Ma, pada masa yang sama, kami juga ingin memupuk penggunaan bahasa Melayu yang baik di kalangan para pelajar, kan? Betul. Sudah tentulah, Fir. Setiap sekolah boleh diwakili oleh tidak lebih daripada 4 orang pelajar untuk bertanding dalam 2 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian bercerita dan yang kedua bahagian peribahasa. Bagi bahagian bercerita, adik-adik harus melakukan sebuah cerita dalam jangka masa 6 minit.
Tetapi hanya seorang sahaja ahli kumpulan yang boleh memainkan peranan pencerita utama. Adik-adik yang lain bolehlah memainkan watak-watak lain seperti menyanyi, menari ataupun berlakon. Dan pencerita utama juga boleh turut berserta berlakon bersama. Dalam bahagian kedua pula, cara nampak setiap sekolah akan diberikan sebaris peribahasa yang telah diambil daripada senarai peribahasa yang bagi pelajar sekolah rendah. Maaf ya. Setelah itu, mereka akan diberikan 2 minit untuk membincangkan persembahan spontan mereka berdasarkan makna peribahasa tersebut. Mereka akan diberikan jangka masa 3 minit untuk menyampaikan sebuah cerita berdasarkan peribahasa tersebut. Seterusnya, kami ingin memperkenalkan juri-juri kita pada pagi ini. Juri pertama, Encik Abdillah Zamzuri. Encik Abdillah mempunyai pengalaman dalam pelbagai bidang dari dunia pekerjaan dan juga dalam khidmat kemasyarakatan. Ia sudah menjadi seorang sukarelawan untuk lebih daripada 10 tahun di 2 buah organisasi yang berbeza dan telah memegang pelbagai jawatan termasuk jawatan pengerusi, penasihat dan ketua setiausaha. Encik Abdillah berhasrat untuk membawa perubahan yang positif dan berkesan kepada masyarakat melalui seni dan pendidikan. Pada masa ini, beliau adalah seorang jurulatih drama di Serpent Fun Play Workshop. Seterusnya, juri kedua kita yang cantik manis di sini ialah Cikgu Nabila. Cikgu Nabila merupakan seorang bekas perubahan yang telah mula membahas dari tahun 2006. Beliau pernah mewakili Singapura dalam acara Teacher Ninja 2006 dan Forum University bersama Jurnal Darussalam pada tahun 2008. Sejak itu, beliau mula aktif dengan talian dan merupakan seorang pelatih dalam bengkel bahasa Milan. Pada masa ini, beliau merupakan seorang guru sekolah di Sekolah Menengah Chong. Juri seterusnya adalah Cikgu Muhammad Ali Hanifia. Cikgu Ali merupakan guru kanan bahasa Melayu dan sastra di Institut Raffles. Beliau sudah berkhidmat sebagai seorang guru sejak tahun 1985. Selama perkhidmatannya, beliau pernah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga maktab rendah. Beliau selalu dikenali oleh murid-muridnya sebagai seorang guru yang mesra tetapi tegas. Para peserta akan diadili mengikut 3 kriteria. Pertama, isi dan bahasa. Kedua, cara penyampaian dan persembahan. Dan terakhir sekali, kreativiti. Dan juga hadiah-hadiah yang bakal dimenangi oleh para peserta merupakan trofi, voucher popular dan juga sijil penyertaan. Wah kak, pilih pun turut nak serta lah. Nak hadiah tak? Budak ni, masa kamu dah tamat dah. Ni dua ni, tak mau nak sibuk. Bagilah kembang bagi adik-adik yang lain. Tapi kan, Mama dan penduduk kampung yang lain pun sedang menyiapkan hadiah tau untuk para penyokong yang hebat-hebat. Para penyokong. Jadi kalau P berikan sorokan yang paling kuat, P dapat menang hadiah. Kiralah tu. Baiklah, sebelum kami mulakan acara ini, apa kata kita sama... Nampaknya tetamu terhormat kita perlukan masa sikit. Jadi, apa kata kita... Kita tengok mana penyokong-penyokong sekolah Gan Eng Seng. Mana saya tak nampak? Mana? Sorokan kuat sikit, kalian sing. Selamat belum ni. Sekolah rendah Westwood mana?
tak apa, tak apa. Tapi nanti bila kawan-kawan ada kat atas kena sorak. Kuat sikit Seterusnya, Fatimah. Sekolah apa lagi? Sekolah Westwood. Sekolah rendah Westwood. Mana dia? Mana? Kat belakang tu berdiri tak nampak lah. Sekolah Westwood Ada sorakan tak? Ada sorakan? Tak ada je. Tak apa, tak apa. Nanti sorak lebih kuat, okey? Baik? Okey? Sekarang, apa kata kita sama-sama berdiri untuk mengalu-alukan kedatangan tetamu terhormat kita, Encik Muhammad Latif, pada pagi ini. Di samping itu, kami menjemput sekolah mendengar yang di atas pentas untuk mengisi tetamu terhormat kita dengan sebuah persembahan awal. Kau buang apa? Tak, kau punya. Aduh, kita nyanyi. Berikan tepukan sekali lagi kepada Sekolah Menengah Cepuat di atas persembahan yang sangat memperkenalkan. Mari kami menjemput Presiden Kampung Bibimuk. Presiden Kampung Bibimuk untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan Saudari Syafira. Bismillahirrahmanirrahim.
Tetamu terhormat Cikgu Muhammad Latif Muhammad, Encik Abdillah Zamzuri, pengendali bengkel penglip udara dan juga merupakan pengadil pertandingan hari ini, para pengadil kita Cikgu Seri Nabila dan juga Cikgu Muhammad Ali Halifia, Encik Lukman Hakim, pengarah projek penglip udara 2014, Cik Umur Bishfina, pembantu pengarah projek, guru-guru, ibu bapa, para peserta, murid-murid dan hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berasa gembira kerana dapat bersama-sama menyaksikan pertandingan penglip udara 2014 pada pagi ini. Anjuran Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura atau singkatannya PBMOOCS. PBMOOCS merupakan sebuah persatuan yang telah ditubuhkan sejak tahun 1969. Matlamat kami adalah untuk melahirkan pemangkin dan pemaju bahasa dan budaya Melayu di samping komitmen kami untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat kita akan kepentingan penggunaan bahasa Melayu. Setiap tahun, PBMOOCS akan menganjurkan pelbagai jenis aktiviti seperti kem perkhemahan bahasa untuk pelajar sekolah menengah, pesta pantun bagi pelajar-pelajar pos menengah, pentas budaya dan sebagainya. Tahun ini, Sekretariat Persuratan iaitu salah satu cabang PBMOOCS telah bercadang untuk mengadakan pertandingan bercerita bagi para pelajar sekolah rendah buat julung-julung kalinya. Pertandingan yang diberi nama penglip udara ini berbeza daripada pertandingan cakap peta yang diadakan oleh Sekretariat Persuratan pada tahun-tahun sebelumnya. Bezanya, cakap peta lebih berkonsepkan ucapan pidato, manakala penglip udara lebih menekankan kepentingan daya kreativiti para peserta dalam bercerita. Namun, kedua-dua pertandingan ini menguji kespontanan para peserta, justru meningkatkan daya penjanaan idea mereka. Pertandingan ini juga berharap untuk mencapai objektifnya untuk memupuk sifat yakin dan confident dalam diri para pelajar di depan halayak ramai. Lantas, pentas boleh dijadikan sebagai salah satu wadah yang menarik bagi para pelajar untuk belajar bahasa Melayu dan juga mempraktikkan pertuturan bahasa Melayu dengan lancar di dalam suasana yang menyeronokkan. Moga-moga dengan cara ini, para pelajar akan lebih berminat untuk mempelajari bahasa Melayu dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti Melayu yang lain. Di dalam konteks global di mana kepentingan bahasa Inggeris amat ditekankan, kepentingan bahasa Melayu tidak seharusnya diabaikan. Oleh itu, saya amat bersyukur atas sambutan yang diberi oleh para guru kita di sini yang telah menggalakkan para pelajar mereka untuk menyertai pertandingan ini. Malah, sokongan mereka amat menonjol sewaktu mereka memberikan semangat para pelajar semasa berlangsungnya bengkel yang dikendalikan oleh Encik Abdillah beberapa minggu yang lalu. Semoga dengan cara ini kita dapat sama-sama memartabatkan bahasa Melayu yang diwarisi turun-temurun oleh nenek moyang kita. Bagi pihak kesemua ahli jawatan kuasa PBMOOCS dan penglip udara 2014, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan setiap daripada anda yang hadir pada pagi ini untuk menyaksikan pertandingan penglip udara 2014. Sekala budi juga saya ucapkan kepada penaja utama kami, Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Promosi Bahasa Melayu NLLPC, Lee Foundation, Mendaki dan juga Lembaga Perpustakaan Negara NLB kerana menyokong acara kami. Terima kasih juga kepada Sekolah Menengah Tsinghua kerana memeriahkan acara kami. Kepada adik-adik kita yang akan bertanding nanti, saya ucapkan maju jaya. Menang atau kalah hanyalah adat pertandingan sahaja. Namun, saya pasti semua tentu akan memberikan yang terbaik. Usah khawatir kerana di dalam hati saya, semuanya adalah pemenang kerana adik-adik semua berjaya melestarikan bahasa Melayu, iaitu hazanah kita yang indah ini daripada pupus di telan zaman. Sebelum saya, Sobirah binti Muhammad Siddiq, Presiden bagi PBMOOCS akhiri ucapan saya, izinkan saya untuk mengakhirinya dengan serangkap pantun. Tiupan bayu tenang lalunya, tenang di udara tanpa haluan. Takkan Melayu hilang di dunia, penglip udara kita mulakan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Syafira. Seterusnya kami ingin mencoba Cikgu Muhammad Latif untuk ke atas pentas untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang saya hormati, para pelajar yang saya kasihi. Terima kasih pada Satuan Bahasa Melayu NUS kerana sudi mengundang saya sebagai tamu hari ini. Saya sebenarnya merasa amat terharu melihat dan menyaksikan kehadiran para pelajar kita yang comel-comel, yang kecil-kecil ini dalam satu acara yang sangat berarti dan penting kepada perkembangan bahasa dan sastra kita. Tahniah saya kepada Persatuan Universiti Persatuan Bahasa Melayu Universiti Nasional Singapura, terutama kepada Presidennya, kerana usaha ini merupakan suatu usaha yang sangat baik dan saya tidak pernah termimpi bahawa NUS boleh menganjurkan acara sebegini. Biasanya banyak mahasiswa yang sudah ke NUS sibuk dengan memburu ilmu dan tidak punya masa untuk menumpukan perhatian pada kegiatan bercorak budaya dan sastra. Jadi hari ini membuktikan kepada saya bahawa sangkaan saya itu salah. Ya. Ada anak-anak muda kita yang sangat komited, sangat mencintai bahasa dan sastra ibunda kita. Ya. Pelipur lara ini tidak pernah wujud atau diadakan aktivitinya di Singapura setahu saya sejak zaman saya muda sampai tua sekarang ini. Ini kali pertama saya fikir. Maaf kalau saya salah, mungkin ada orang yang boleh betulkan. Pelipur lara menjadi suatu wadah kesusastraan klasik kita yang sangat penting, yang perlu kita gali semula dan menanam minat yang mendalam kepada generasi muda supaya terus mencintai usaha kita ini sangat penting dan bernilai. Kepada saya, aktiviti Satuan Bahasa Melayu ini bukan saja bercorak, kelihatan bercorak, ada nilai-nilai hiburan, tetapi yang penting dia mempunyai nilai-nilai intelektual yang tinggi, yang mendalam. Pelipur lara ini sebenarnya adalah khazanah Melayu yang penuh dengan nilai-nilai seni, pendidikan, falsafah dan sebagainya. Apa yang penting daripada cerita-cerita pelipur lara ini ialah hikmahnya, hikmat di sebalik cerita-cerita tersebut yang terselip, yang harus digali dan kita terapkan dalam kehidupan. Cuma saya cadangkan Persatuan Bahasa Melayu NUS ini meneruskan kegiatan pelipur lara ini, tapi ke peringkat rendah ini teruskan. Peringkat menengah boleh diperkenalkan dengan aktiviti pelipur lara juga, tapi dalam bentuk seni yang lain. Misalnya
Dari cerita Peripulana, kita adakan sayembara melukis dengan kerjasama APAD mungkin NUS boleh lakukan ini, ataupun peraduan sayembara menulis cerpen atau puisi dengan kerjasama Asas 50. Kita adakan di peringkat menengah dan peringkat JC. Temanya masih berligar di dalam cerita-cerita Peripulana. Dan dengan ini aktivitinya bertambah dan lebih meriah dan menyeluruh kepada para penuntut kita. Dan kegiatan ini menjadi hak secara tidak langsung kepada Persatuan Bahasa Melayu Universiti Singapura seperti yang memulakan, dan ia menambah dan terus mengekalkan sehingga nanti menjadi suatu tradisi yang established di Singapura ini. Bila orang sebut Persatuan Bahasa Melayu di Singapura, orang akan sebut Peripulana. 10 tahun atau 15 tahun akan datang, InsyaAllah, kalau kegiatan ini diteruskan. Kepada para pelajar yang akan mengambil bahagian, saya ucapkan selamat dan tahniah. Kepada yang berjaya, kepada yang tak berjaya juga ribuan tahniah, sebab awak sudah mengambil bahagian dalam satu acara yang sangat penting dan awak mendapat pengalaman yang sangat menarik. Saya kira cukup setakat itu. Saya doakan majlis ini berjalan dengan cukup berjaya dan memberi kesan yang mendalam kepada para penuntut sekalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Muhammad Latif dan Saudari Syafira. Seterusnya, kami ingin menyampaikan cendera hati pada Cikgu Latif. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Latif dan Saudari Syafira. Fatimah, Firdaus, mari ikut Mama sini cepat. Sini. Kita harus memperkenalkan pertandingan kita ni. Cepat, ikut Mama sini. Okey. Boleh tak kita mulakan acara sekarang? Kakak kau mana? Sini. Okey. Boleh tak kita mulakan? Boleh tak Kak? Adik-adik, boleh tak kita mulakan? Boleh. Terima kasih. Okey. Sekarang Cik Pauja nak ingatkan bahagian pertama selama 6 minit. Loceng akan dibunyikan sekali pada masa 5 minit dan apabila masa dah tamat, loceng akan dibunyikan 2 kali. Okey, itu untuk bahagian pertama. Faham tak? Faham Selepas bahagian pertama, adik-adik akan memilih sebaris peribahasa. Kamu akan diberikan 2 minit untuk membincang. Pada akhir 2 minit, loceng akan dibunyikan 3 kali. Jadi lepas bahagian pertama dah habis, adik dah cerita semua, adik akan pilih satu peribahasa, adik dah pilih peribahasa, bincang dengan kawan, bunyi 3 kali, kena berhenti perbincangan tu. Okey? Selepas tu kami akan adik-adik akan memulakan bahagian 2. Bagi bahagian ini, adik-adik akan diberikan masa 3 minit. Selepas 2 minit berlalu, loceng akan dibunyikan sekali. Mana bunyi loceng dia?
Ting. Okey, selepas tu selepas masa berakhir, dah habis 3 minit, loceng akan dibunyikan 3 kali. Okey, jadi pertandingan ni clear Semua faham kan? Faham. Okey. Mari kita menjemput sekolah yang pertama, Sekolah Rendah Westwood untuk kita. Sambil peserta-peserta tu bersedia ni, penyokong dah bersedia ke belum? Penyokong? Kalau bersedia cakap hey. Sekali lagi cakap hey. Bagus lah dia punya penyokong. Mak, tadi mak masak apa? Tadi mak masak apa tadi macam nama? Bagus pun kan. Bagus. Tadi masak pau, apa? Adik-adik kita tengah masa sedikit lah. Dia tengah Tinggal pada masa yang pada masa saya dalam darjah 1 ke darjah 2. Bila mak darjah 1 asal. Kenapa mak? Kenapa? Cikgu mak pilih mak jadi pencerita. Jadi Mak pun mencerita, mak? masa mak ada kat sini. Bagus. Jadi mak nak lihat adik-adik kita bercerita. Tapi adik-adik kita tengah sejak sedia ni. Dulu Pir masuk. Pir pun malu takut. Dah panggil. Mana si Pir ni? Kat toilet tengah tunggu. Kat tandas. Tanda. Tengah tunggu takut. Okey. Adik-adik dah sedia belum tu? Adik. Belum lagi lah. InsyaAllah boleh. Ni dah Sekolah Westwood. mana sekolah Westwood? Mana Westwood? Penyokong sekolah Westwood. Penyokong Westwood. Hey. Alamak, sempitnya. Ada 3 orang je kat sana. Buat tu sempit lah ni. Okay. Kita macam nak tanya tak ni? Penyokong-penyokong Westwood ni dekat sekolah tu macam mana tu orang bersedia? Lama Lama tak? tak? Jika Mana nanti lama tak? Lama tak? Tak lama? Boleh menang ke tak? Westwood boleh menang ke tak? Nah, yang lain tu semua dengar. Nanti jadi jemput. Sekali lagi. Pilih nak sekali lagi.
Pandai, wahai Pak Pandi, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibelah, harta habis barang tergadai, mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang, mendengar guru di langit, air tempayan dicurahkan, mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak. Saya Pak Lebai, ketua di Kampung Pinang Sebatang Kiri. Kampung saya aman dan ramai, kecuali sepasang suami isteri. Mereka sentiasa bergaduh. Mak Andin, si isteri. Sayalah Mak Andin, isteri Pak Pandit. Nampaknya Pak Lebai mengupal kami ya. Bukan begitu Mak Andin. Saya sebenarnya Pak Pandit tu bodoh-bodoh anak orangnya. Banyak perkara yang disuruh buat, dia akan membuatnya dengan salah, seperti tidak menggunakan akal fikiran. Ingat lagi kan Pak Pandit, Pak Lebai, apa yang terjadi sewaktu saya baru bersalin kemarin? Hahaha. Bagaimana saya boleh lupakan? Adakah patut awak menyuruhnya membuka ibu ikan haruan tetapi di bawah pula seekor ular sawah? Pak Pandir, Pak Pandir. Ada apa? Siapa yang memanggil nama saya? Tidak ada orang menyebut nama kamu, Pak Pandir. Cuma kita berbuat tentang kamu. Kamu ini dari Mak Andin, lihatlah ini. Saya jumpa di tepi jalan tadi. Ya Allah, ini mayat anak saya. Pak Pandir, bukankah katanya kamu sudah tanam mayat anak kita? Betul lah tu. Saya sudah tanam mayat anak kita. Oh, inilah yang saya nak ceritakan kepada awak. Sewaktu balik dari kebumikan anak kita, saya terjumpa mayat budak ini. Rupanya ada juga orang kampung yang kematian anak ya, tetapi Pak Pandir, bukan saja dia ini bodoh-bodoh alam, tetapi tidak menggunakan akal. Anaknya sudah mati akibat dimandikan dengan air panas menggelegam. Habislah budak itu mati kelecuran. Bukan salah saya, Mak Andin yang suruh saya mandikan anak saya dengan air suam-suam panas. Mak Andin tidak beritahu berapa galon air panas dan berapa galon air sejuk. Jadi saya agaklah sendiri. Memang kamu ini bodoh-bodoh anak, Pak Pandir. Dia tidak tahu membezakan anak melonjak kesukaan dan anak melontar kesakitan. Apalah malam nasib aku. Kalau tidak guna ditafsirkan perkara yang sudah terjadi. Pak Pandir, tadi ada kamu beritahu Pak Lebai untuk datang membacakan tahlil buat anak kamu. Sudah kamu buat? Sudah. Rasanya macam belum lagi beritahu dengan saya. Bila kamu jumpa saya, Pak Pandir? Bukankah tadi Pak Lebai tetap tunggu saya di luar rumah, Mak Andi? Dan sedang tunggu kita di luar rumah, Mak Andin. Kalau kamu kata Pak Lebai di luar rumah, siapakah
berjanggut putih dan memakai pokok haji di kepalanya. Ya, saya sudah carikan dia di luar rumah, Mak Ande. Dia sedang memakan rumput dan tak habis-habis berbunyi ombe, ombe, ombe. Tapi si Mak Andi kata Pak Lebay berjanggut putih dan memakai kopiah putih di kepalanya. Tapi kopiah itu apa? Kopiah Pak Fadil. Sudah. Pergi hantar isteri kamu balik ke rumah kamu. Saya akan menyusul sebentar lagi. Begitulah kisah Pak Fadil. Memang benar kampung saya aman dan damai, kecuali mereka berdua, suami isteri, selalu membuat kacau. Kita berjumpa lagi ya. Saya harus menyusul mereka. Baiklah, beri tepuk tangan sekali lagi kepada sekolah rendah. Baiklah, sekarang untuk usaha semua pula kan? Di mana kotak ajaib ini tadi? Kotak ajaib. Baiklah, adik-beradik harus memilih daripada kotak ajaib ini sebaris peribahasa dan daripada peribahasa itu mereka harus melakukan persembahan mereka. Kak? Doa. Peribahasa apa ni? Berat sebelah. Adik-adik ada 2 minit untuk berbincang secara sekumpulan. Apakah makna berat sebelah? 2 minit. 2 minit 2 minit. saja. Adik-adik. Masa bermula dari sekarang.
minit, tukar 2 kali pada akhir masa 3 minit. Jadi, kalau anda boleh mula sekarang. Suatu hari, Mak hendak pergi kerja. Mak suruh bagi dia masa sekejap. Nek, mana Nenek? Nenek tadi dah tidur. Rehat, Nenek rehat. Ya, Nek, kat sini. tak nampak. Oh, kat situ, Nek. Sini pergi mana, Nek? Sinilah turun lah. Turun, Nek. Asyik duduk je. Benda alat ni tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Haa. Pelan-pelan, Nek. Pelan-pelan. Dah nak mula ni, Nek. Tak payah duduk balik, Nek. Kita dah nak mula. Siapa suruh bangun? Duduk, Nek. Pelan-pelan, Nek. Pelan-pelan. Tepukan sekali lagi untuk anak kita. Tepukan yang semua. suatu hari Raja suruh Tun Fatimah membunuh suaminya. Bawa semua ahli Tun Fatimah kemari dan bunuh suami Tun Fatimah dan ahli lelaki yang lain. Tolonglah Sultan, jangan bunuh suami saya. Ia tidak adil. Tolonglah, jangan bunuh suami saya dan anakku. Sedikit latar belakang adik-adik kita tadi, mereka baru dari jam 2. Jadi
kita berilah mereka peluang ya. Dan tentu gemetar kan berdiri di atas pencerahan lampu yang terang kat depan. Tapi dia tak hebat juga. Mereka berani ya. Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi untuk mereka. Sekarang Mak dah lupa lah. Lepas ni sekolah apa? Lepas ni Ya. Pir pun lupa lah. Kejap. Pagi kakak. Kak, Fatimah. kita nak undang sekolah mana? Apa? Apa nama sekolah? Kawan tadi cakap. Apa ni? Nak buat apa ni sekarang? Sekolah seterusnya siapa? Sekolah apa Sekolah apa? Sekolah Rendah Temasek. Mana Sekolah Rendah Temasek? Temasek. Para penyokong Sekolah Rendah Temasek. Ada sorakan juga? Ada ke? Penyokong tak ada? Ada. Nek! Oh, Nek! Tolonglah dia orang buat sorakan sikit. Dah tak ada lagi. Oh, ada bunyi tak? Ada sorakan. Ada tak ada? Ada. Tak ada. Kalau tak ada, adakanlah. Kita boleh tunggu. Okay, mula 1, 2, 3. Temasek hebat. Temasek hebat. Ringkas. Mereka tidak payah atau siput ke. Tak ada gendang-gendang Siput ke. Tak. Dia tak ada bunyi. Okay. Baiklah, kalau kita nak tengok sama ada Sekolah Rendah Temasek hebat ataupun tak, apa kata kita memanggil Sekolah Rendah Temasek ke atas pentas? Dipersilakan.
sudah beberapa hari, Badang, seorang hamba yang rajin dan jujur, mendapati dukaan yang kosong. Kini, dia merasa sangat marah dan ingin tahu siapa yang punya anggaran. Apakah agaknya binatangnya mencuri dan memakan ikan-ikanku? Sudah beberapa hari aku terpaksa mengalas perancangan ulang-ulangan. Baik, aku intip dari belakang semua ini. Seekor gegasi muncul tidak jauh dari sungai di tempat Badang memasak lukanya. Tanpa membuang masa, gegasi itu segera mengeluarkan lukanya dari sungai dan memakan isinya dengan lahap. Hendang geduk tali kecapi, hilang perut senang hati. Pada saat itu, Badang melompat keluar dari belakang sebab membunuh senjatanya. Pat-pat si kulipat, siapa cepat, dialah